Dr. Wiridati Muhammad Razzie dari Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Juga yang ramai tanyakan bagaimana keadaan atlet kita dalam situasi sekarang. Okey, terima kasih kerana kesudian SPM untuk jemput kita daripada Pejabat Pesuruhjaya Sukan. Alhamdulillah, saya rasa dengan pengumuman yang telah dibuat oleh pihak Kementerian Belia Sukan, oleh pihak YBM Menteri sendiri yang sangat prihatin mengenai kebajikan atlet di waktu COVID ini. Kita dapati bahawa semuanya dalam keadaan yang teratur dan atlet-atlet negara kita yang berlatih di bawah program-program yang telah ditentukan di bawah Majlis Sukan Negara juga alhamdulillah dalam keadaan yang selamat mematuhi SOP MKN yang paling utama. Dan kita juga dapat makluman bahawa ada satu lagi akta baru yang diwartakan, iaitu Akta 829, langkah-langkah sementara COVID-19. Ini penting juga kerana kalau saya boleh kaitkan dengan fungsi Pejabat Pesuruhjaya Sukan yang mentadbir akta bagi pihak badan-badan sukan di Malaysia. Atlet tadi adalah sebahagian daripada stakeholder atau pemegang taruh di dalam badan sukan. Jadi dia terkesan bukan sahaja dari segi apa atau faktor-faktor yang berlaku dari segi yang kita dengar lah, tapi juga mengenai peraturan-peraturan perundangan yang dikeluarkan dari masa ke semasa oleh kerajaan. Jadi memang akan memberi kesan kepada bagaimana kita akan melihat menguruskan aktiviti sukan bermula daripada permulaan PKP lah. Akta yang diwartakan ini secara fokusnya bertumpu kepada untuk melihatkan sebenarnya bila akta 342 kita guna akta yang untuk kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit, itu yang asas ya, dan itu subsume ataupun telah kita ada akta pembangunan sukan misalnya untuk pembangunan sukan. Semua akta-akta itu akan fall inferior to akta kawalan dan pencegahan penyakit lah. Betul. Jadi itu yang kita kena sebut kepada badan sukan. Sebab kadang-kadang badan sukan akan bertanya, badan sukan atau syarikat-syarikat yang mengajukan sukan akan bertanya, boleh tak kita buat event? Kita dapat banyak soalan-soalan daripada penggiat sukan lah. Tapi kita kena sebut bahawa kita tidak boleh melangkau akta itu. Kita tahu bahawa ada ramifications ya, ataupun kesan-kesan perundangan yang akan timbul. Dan of course kita faham dari segi satu sudut dia akan menjejaskan industri sukan. Ya, tapi ini global. Ya, tapi ironinya kita mahu beraktiviti sukan, tetapi keselamatan dan kesihatan itu adalah perkara yang utama. Jadi the balance is trying to explain terangkan kepada halayak mengenai akta-akta yang berkuasa. Kadang-kadang dia tak puas hati. Saya bagi contoh, ada satu lagi kes di peringkat antarabangsa yang memohon supaya Persatuan Sukan Kebangsaan kita menjalankan suatu championship ataupun pertandingan di Malaysia, kerana mereka beranggapan bahawa Malaysia ini selamat dari segi sangat bagus dari segi pengawalan COVID-19. Okay, tapi kita ada banyak kawalan yang membawa kepada keselamatan tersebut. Ya, dan yang merisaukan Persatuan Sukan Kebangsaan, dan mereka bertanya sama ada bagaimana pendapat kita lah di Pejabat Pesuruhjaya Sukan. Saya kata kita tertakluk kepada akta-akta di dalam negara. Dan mereka mempunyai tekanan kerana Persekutuan Sukan Antarabangsa memohon supaya kita laksanakan juga. Jadi itu adalah di antara dilema badan-badan sukan kita yang kita di KBS, di Pejabat Pesuruhjaya Sukan cuba untuk moderate, cuba mencari jalan penyelesaian. Sebab disebut juga bahawa International Federation atau Persekutuan Kebangsaan ini, Persekutuan Antarabangsa mempunyai bidang kuasa yang besar kepada Persatuan Sukan kita sendiri. Dan ada kemungkinan mereka boleh kenakan contamination rule, maksudnya kalau satu negara tak nak buat, kita tak nak bagi lagi peluang untuk buat event di masa hadapan. So itu international diplomasi di situ. Jadi itu adalah di antara perkara-perkara yang kita cubalah bantu. Tapi kalau mereka lihat negara-negara yang telah pun memulakan semula aktiviti kontak sport dan sebagainya, angka COVID mereka sangat tinggi. Berbanding dengan... Betul. Jadi di mana... Okey, dalam situasi sebegitu, apakah ada independent party ataupun pihak bebas yang boleh datang masuk dan mengatakan ini
ini bukan situasi konvensional. Ini adalah soal pandemik dan soal keselamatan dan nyawa. Kita ada kontrol dari segi akta-akta kita di dalam Malaysia. Maksudnya di tanah air kita, setakat dan selagi MKN dan akta-akta berkaitan kawalan pencegahan penyakit itu berkuat kuasa, kita tidak boleh. Itu adalah the law of the land lah. Ya. Tetapi bagaimana pula kita nak negotiate, saya rasa kita boleh bincang. Dan itu yang kita cuba untuk bantu persatuan-persatuan sukan kebangsaan untuk berhadapan dengan Big Brothers di peringkat antarabangsa. Yang kita tak boleh nafikan juga dari segi the business of sport itu sendiri. Kalau boleh kita berikan sedikit spesifik, Doktor, ya, sukan mana yang menerima banyak barangkali bukan tekanan yang banyak mendapat susulan desakan ini daripada sukan apa? Kita ada lebih kurang 190 badan sukan kebangsaan yang separuh daripadanya mempunyai alliance ataupun bergabung dengan badan sukan antarabangsa. Dan dari segi undang-undang sukan, badan sukan antarabangsa mempunyai kuasa penuh terhadap urus tadbir sukan. Jadi itu memang keadaan ialah dari segi kerana sukan itu dianggap sebagai non-political, neutral, menyebabkan mereka mempunyai kuasa penuh untuk mengarah quote unquote badan sukan yang mereka iktiraf sebagai Malaysian chapter misalnya. Kita kena buat diplomasi lah. Mungkin kita akan dapatkan sokongan dari pihak kementerian. Bukan setakat Kementerian Belia dan Sukan tapi kementerian luar, dan itu sebenarnya adalah salah satu fungsi di bawah akta juga, iaitu Seksyen 5 di mana Kementerian Belia dan Sukan akan menjadi koordinator dengan kementerian-kementerian yang lain apabila ini berkaitan dengan sukan. So sukan ni dia cross international border sangat mudah. Dan especially saya rasa dalam keadaan pandemik ini, sukan sering dilihat sebagai sama ada penyatu ataupun divider juga. Tokyo is also being shelved, ditunda dan menjadikan isu juga sebab dia takkan jadi Tokyo 2020. Dia jadi Tokyo 2021. So I think international diplomacy dan negotiation will be able to bantu kita dalam hal inilah. Dan bagaimana ini memberi impak kepada moral atlet kita sendiri? Sangat-sangat berat juga. Moral down apabila major events tak dapat dilaksanakan. Dan kalau dapat dilaksanakan pun terpaksa mematuhi SOP yang ketat, bukan setakat di Malaysia tapi juga di persada antarabangsa lah. You can see event dibuat tanpa penonton. And then there is a rise of electronic sport misalnya, untuk memenuhi gap penganjuran acara dan participation ataupun penonton. Jadi itu yang kita maksudkan sebagai norma baru, bagaimana kita melihat sukan selepas ini akan ditadbir, bagaimana industri sukan akan berkembang. So dalam keadaan ianya limiting, ianya juga adalah opportunity. Ya, betul. Bagaimana untuk mencari satu situasi tidak konvensional ini menjadi mendukakannya kepada peluang. Apa antara nasihat ataupun barangkali saranan yang sudah diberikan oleh pihak KBS kepada Pesuruhjaya Sukan sendiri? Sebenarnya kita pertama sekali akan lihat dari segi keperluan, dan kita nampak memang ada keperluan untuk boost bukan setakat moral atlet tapi juga rakyat. Memang umum mengetahui bahawa ada psychological effect terhadap rakyat kita yang bekerja daripada rumah. Then there is a rise of rakyat yang pergi keluar mendapatkan alatan untuk melakukan menjaga kesihatan mereka because of the order ataupun perintah untuk bekerja dari rumah. Jadi itu seperti yang saya sebut tadi adalah opportunity. Jadi kita tengok juga, dan seperti mana yang disebut oleh YB Menteri Belia dan Sukan sendiri mengenai pembukaan certain sektor untuk memastikan kelangsungan dari segi bukan saja industri tapi moral rakyat dan juga atlet lah. Mungkin kita akan lihat dari masa ke semasa kesesuaian ini, sebab kita pun cakna ataupun prihatin dengan peningkatan yang kita lihat, numbers are becoming very scary. Tapi at the same time the balance untuk meneruskan
aktiviti itu adalah something yang kita kena tengok juga. Jadi itu saya rasa balance lah untuk mendapatkan. Pertama, kita tak akan boleh, there is no question about it, melangkaui akta, iaitu dan juga peraturan yang telah ditentukan oleh MKN kita. While at the same time trying to support aktiviti rakyat yang comply within that scope dan memberi galakan dari segi yang itu. Jadi kita sentiasa terbukalah, peringkat KBS dan juga Pejabat Pesuruhjaya Sukan sendiri terbuka dari segi talian untuk dihubungi dan tanya macam mana, boleh tak buat yang ni, boleh tak event buat yang ni. There are so many things yang kita boleh buat within a creative mind, bila dalam confined environment tu dia akan jadi very kreatif, dan kita akan bantu dari segi nasihat lah. Kesimpulan doktor, kalau daripada apa yang saya dengarkan tadi, bila kadang-kadang kita terpaksa berdiplomasi dengan badan-badan antarabangsa, walaupun kita tahu situasinya situasi global, barangkali ada alliance ataupun ada persepakatan dengan negara-negara lain yang juga memiliki prinsip yang sama, tetapi juga terpaksa berunding banyak dengan pihak antarabangsa ini. Betul, yang itu sangat betul sekali. Kita akan nasihatkan ataupun kita kumpulkan beberapa persatuan kebangsaan daripada negara lain yang dapat bantu kita dari segi to convince badan-badan sukan antarabangsa ini. Dan satu lagi avenue ataupun pilihan yang saya nampak juga adalah kita boleh dapatkan nasihat daripada pengamal undang-undang sukan di Malaysia untuk melihat kembali, when we talk about akta, we talk also about perlembagaan persekutuan antarabangsa itu, untuk melihat mungkin bila kita buat argument ataupun bila kita nak buatkan statement kepada badan sukan antarabangsa itu, kita bantu badan sukan kebangsaan untuk buat satu jawapan lah. Kita akan tengok dari segi legal ramificationsnya supaya mereka pun reminded secara slowly, secara lembut, reminded bahawa mengikut perlembagaan antarabangsa, you are not supposed to do this, it's a global pandemic. Jadi negotiation lah saya rasa yang sangat penting. Daripada kita jaga kita jaga mereka pula lepas ni. Terima kasih doktor. #kita jaga kita. Betul. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Kalau tadi kita ke Melaka dan juga Johor, kita ingin ke Perlis untuk menyaksikan laporan tentang himpunan peminat BMX. Oi, lama tak naik BMX. Ni sukan juga ni. Kita saksikan laporannya bersama pelapor di lokasi.